Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 6 dalam bidang sirah, dan tajuknya ialah Perkembangan Islam selepas pembukaan Kota Mekah. Sekarang kita lihat apakah strategi Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah dan kesannya. Strategi yang pertama ialah mengukuhkan negara Islam. Nabi Muhammad membentuk masyarakat mengikut acuan Islam. Antaranya ialah menghapuskan amalan jahiliah seperti penyembahan berhala dan hidup mementingkan kabilah serta keturunan. Nabi juga melengkapkan kaum muslimin dengan ilmu agama dan menekankan amalan tidak mensyirikkan Allah, taat kepada Nabi, mengukuhkan persaudaraan Islam dan menjauhi larangan seperti membunuh dan berzina. Nabi juga memperkasakan ekonomi umat Islam, antaranya dengan mengutuskan pemungut zakat dan jizyah kepada kabilah-kabilah dan negeri-negeri yang dikuasai Islam. Jizyah ialah cukai yang dibayar oleh rakyat bukan beragama Islam yang bernaung atau tinggal di negara Islam. Sekarang kita lihat pula apakah strategi yang kedua. Nabi Muhammad menekankan tanggungjawab berdakwah. Antaranya ialah peranan menyampaikan kebenaran Islam dipikul oleh setiap Muslim sama ada lelaki atau perempuan. Saling berganding bahu mempertahankan kesucian Islam daripada ancaman musuh. Strategi yang ketiga pula ialah menjalinkan hubungan luar. Nabi Muhammad menghantar utusan dan gubernur. Para utusan Nabi dihantar kepada kabilah-kabilah Arab dan ditugaskan berdakwah serta menyeru mereka agar memeluk Islam. Para gubernur dilantik untuk dihantar ke negeri-negeri yang dikuasai Islam dan ditugaskan untuk berdakwah serta mengajar tentang ajaran Islam. Nabi juga menerima kedatangan delegasi-delegasi kabilah Arab. Baginda menerima kunjungan mereka yang berhasrat untuk memeluk Islam. Sekarang kita lihat kesan daripada dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, terbentuklah masyarakat Islam yang teguh akidahnya, hidup bersatu padu, aman dan damai. Kedua, negara Islam semakin kukuh kerana setiap Muslim sanggup berkorban tenaga dan harta demi mempertahankan kesucian Islam dan negara. Yang ketiga, ramai yang memeluk Islam kerana setiap orang berperanan menyebarkan Islam dan pengaruh Islam semakin meluas di semenanjung Arab. Sekarang kita lihat apakah cabaran Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nabi Muhammad menghadapi penentangan bersenjata daripada musuh Islam. Penentangan berlaku akibat kemarahan dan rasa tidak puas hati melihat kejayaan Islam membuka kota Mekah. Mereka juga berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam. Maka tercetuslah beberapa peperangan seperti Perang Hunain dan Perang Tabuk. Perang Hunain berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kabilah Hawazin dan Bani Saqif tidak berpuas hati dengan kemenangan Islam dan berasa terancam. Bilangan kaum muslimin seramai 12,000 orang. Tentera musuh pula membawa anak, isteri dan harta benda bersama-sama dengan mereka. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan pada pihak muslimin. Selepas peperangan ini, ramai daripada mereka memeluk Islam, termasuklah Malik bin Auf yang mengetuai peperangan ini. Perang Tabuk berlaku pada tahun ke-9 Hijrah. Peperangan ini tercetus apabila kerajaan Rom berasa terancam dan mahu menyekat pengaruh Islam yang semakin meluas. Bilangan kaum muslimin seramai 30,000 orang, manakala bilangan musuh adalah seramai 40,000 orang. Peperangan ini berakhir dengan kemenangan di pihak muslimin tanpa berlakunya pertempuran setelah Allah mencampakkan rasa gerun dan takut di hati musuh. Sekarang kita lihat pula cabaran yang kedua. Nabi Muhammad menghadapi golongan munafik. Golongan munafik ialah mereka yang berpura-pura Islam dan tinggal bersama-sama dengan kaum muslimin.
Golongan ini selalu mencari jalan untuk melemahkan kekuatan umat Islam. Antaranya ialah sentiasa memberikan alasan dan menolak apabila diminta berganding bahu, mempertahankan agama dan negara. Menjalinkan hubungan dengan Raja Rom untuk bersama-sama melemahkan umat Islam dan membina Masjid Dirar dengan tujuan menyaingi Masjid Quba dan memecah belahkan kaum muslimin. Sekarang kita lihat iktibar daripada perkembangan dakwah Islam. Yang pertama, kita hendaklah melaksanakan tanggungjawab berdakwah menyebarkan kebenaran Islam kepada semua. Tugas berdakwah ini mestilah disertai dengan ilmu, pelancangan dan cara yang berhikmah. Kedua, kita hendaklah memelihara kesatuan dan kesepaduan umat Islam dan rakyat Malaysia kerana dengannya negara akan stabil dari sudut politik, sosial dan ekonomi. Musuh Islam sentiasa mencari kelemahan orang Islam. Oleh itu, kita mestilah menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh kerana dengan ilmu kita dapat menangkis dakwah-dakwah daripada musuh Islam. Okey, itu sahaja pada hari ini. Semoga kamu faham apa yang telah kita pelajari. Selamat belajar dan jangan lupa buat tugasan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.